dengar satu tazkirah tadi. Seorang syekh ni dia kata, seorang kawan dia lah dia kata kan, saudara saya dia kata, menariknya dalam pengakhiran surah Kahfi tu diterangkan ada orang yang mana dia beramal tapi amalan dia sia-sia kan. Ada terdapat dalam surah Kahfi kan. Tapi apakah ciri orang yang dia bukanlah tak beramal kan, macam yang ada sekarang ni, dia bukanlah orang yang tak tengok kan, tapi dia adalah orang yang tengok, yang beramal lah kiranya dan mendengar tazkirah kan. Alhamdulillah lah. Tapi yang dikatakan sia-sia tu adalah sebabkan dia tidak bersegera, tidak adanya sifat laju tu nak terus pergi kan. Mungkin dia pergi dengan rasa macam berat, rasa macam mungkin najas nak hilangkan bosan kan. Mungkin ada rasa macam tak boleh nak tapuk-tapuk kan. Tapi bagus juga tu kan. Tapi katanya boleh jadi benda tu mencacatkan amal kita kan. Syaitan ni dia bijak, yang mana dia bukanlah nak membawa kita kepada kafir kan. Tapi dia nampak orang ni bagus, dia cuma nak bawa orang ni pada salah niat tu lari sikit kan. So menjadikan amal dia rosak, in the end amal tu jadi sia-sia kan. Dan katanya sebelum kita mulakan kisah sahabat ni, tajidlah niat kita, moga-moga kita pergi dalam keadaan ikhlas kan. Kita pergi sesi ni dalam keadaan ikhlas, dan moga-moga dengan sifat ikhlas tu menjadi kita orang yang mendapat manfaat kan. Seperti mana dalam surah Az-Zariyat, surah 51-55 kan, belum ayat tujuan hidup tu kan. Allah kata fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kan. Betul ke? Ya ke kan? Nanti check balik lah kan. Surah 51 ayat ke-55 kan. Katanya yang mendapat manfaat tu adalah orang yang beriman. So insyaAllah pada hari ini kita akan pergi pada sesi sahabat yang bernama Abdullah bin Huzafah Al-Sahmi, yang akan disampaikan oleh Ustaz Edi kan, yang berpakaian kemas pada malam ni. Masya Allah kan. Tak ada Ustaz pun panggil bro je. Bro Syekh Edi. InsyaAllah tanpa membuang masa, saya menjemput lah kan. Tafadhal masyukur. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada viewers dan followers, InsyaAllah hari ni kita akan go through lagi satu siri Hayatus Sahabah, iaitu kisah-kisah sahabat. Dan hari ini sahabat yang bernama Abdullah bin Huzafah Al-Sahmi, bukan Al-Syahmi ya. Jadi sahabat ni mungkin tak famous pun antara orang kita kan, tak pernah, jarang dengar kisah-kisah sahabat, terutamanya Abdullah bin Huzafah Al-Sahmi. Tapi insyaAllah malam ni saya cuba cepatkanlah untuk kita cerita, sebab Abdullah bin Huzafah ni dia ada dua kisah yang kita boleh ambil iktibar, yang mana kisah ni yang menjadi tanda dia lah, yang membuatkan Abdullah bin Huzafah ni seorang yang istimewa, sahabat yang sangat-sangat istimewa. Jadi ada dua kisah macam saya sebut tadi. Yang pertamanya adalah kisah ketika dia bertemu dengan Raja Persia yang bernama Kisra. So kita akan tengok kisah ni pertama. Yang kedua kita akan tengok kisah dia ditangkap oleh Raja Rom, iaitu bernama Kaisar. Jadi Raja Persia dan Raja Romawi ni boleh confuse juga nama dia kan. Satu Kisra, Kaisar, macam dekat-dekat nama kan. So insyaAllah kita akan pergi kat yang pertama. Tapi sebenarnya famousnya Abdullah bin Huzafah ni pada kisah yang kedua, iaitu dia mencium kan Rom tu, tapi kita akan tengoklah nanti. So ketika pertemuan dengan Raja Persia ni, macam mana Abdullah bin Huzafah ni dia boleh bertemu dengan Raja Persia. So peristiwa ni dia berlaku pada tahun ke-6 Hijrah, maknanya dah selepas Fatul Mekah kan, pembukaan Fatul Mekah. Apabila belum tahun ke-6 Hijrah, maknanya waktu di Yathrib lah kan, ataupun Madinah. Apabila Rasulullah dia memerintahkan Abdullah bin Huzafah ni untuk kirimkan surat kepada Raja non Arab. Pada fasa Madinah ni sudah macam dia nak kembangkan Islam di luar negeri kan. Maknanya dia nak sampai kepada kawasan-kawasan selain daripada Mekah dan Madinah tu. So surat kandungan surat yang Rasulullah suruh Abdullah Huzafah ni sampaikan, ia bertujuan nak mengajak para raja untuk memeluk Islam. So utusan yang dihantar ni
dia tak faham bahasa-bahasa negeri yang dia nak datang tu. Contoh sebab negara Persia ni ataupun Rom ni adalah dia menggunakan bahasa lain selain daripada bahasa Arab Maknanya orang bahasa Arab ni datang tak ada ilmu pun tentang bahasa tersebut. Tapi dia datang juga dia diutuskan juga walaupun dia tak kenal pun watak raja ni macam mana. Lalu 6 sahabat ni telah diutuskan dan dipilih, divolunteer lah untuk membawa surat kepada beberapa orang raja Arab dan non-Arab. 6 orang sahabat ni dia bukan 6 pergi ke satu tempat, 6 pergi satu tempat, tapi dia pergi seseorang. So antara 6 sahabat ni adalah Abdullah bin Huzaifah Al-Sahmi. Dan ditugaskan untuk menghantar surat kepada Kisra, itu raja Persia tadi raja Persia. Raja Persia kan. So perjalanan dia ke Persia ni, bayangkan seorang lepas tu kena lalu pula jalan-jalan lereng bukit ataupun dataran tinggi rendah. Seorang kalau dia mati tengah jalan pun tak ada orang tahu So kata perjuangan Abdullah ni kata sangat macam dia tak banyak tanya pun Bila Rasulullah tanya siapa nak mengutuskan surat ni, dia macam macam saya boleh. Dia tak ada tanya pun aku ni dah lah nak jumpa siapa, raja ni pun aku tak kenal, bahasa pun aku tak familiar. So Huzaifah ni, Abdullah bin Huzaifah ni, dia macam tak banyak tanya, dia terus buat je apa yang Rasulullah nak buat So bila dah sampai kat Persia tu, dia jumpa dengan seorang pegawai lah ataupun pengawal Persia tu, dan dia minta izin untuk berjumpa dengan raja atas alasan nak memberikan surat daripada Rasulullah SAW. So bila pengawal ni berjumpa dengan Raja Kisra, dia beritahulah dekat Raja Kisra ni ataupun Raja Persia ni bahawa ada orang datang nak memberikan utusan sebagai pengutus memberi surat. So Raja Kisra ni disambut kedatangan Abdullah ni dengan dia sambut bukan biasa-biasa, dengan hiasan istana macam menyambut tetamu Dan keadaan Abdullah ketika menghadap pemimpin Persia adalah dengan selendang nipis yang menutupi tubuhnya. Dia juga mengenakan baju panjang yang berbahan kasar yang ditutupi dengan selendang khusus bahasa orang Arab ni. So nak kat sinilah sebab tu malam ni pakai kemas sikit Sebenarnya so Abdullah bin Huzaifah dia memang walaupun dia tak kenal siapa ni Raja Persia, dia tak familiar dengan bahasa, tapi dia juga membawakan image ataupun budaya bangsa Arab, ataupun dia nak menunjukkan penampilan dia tu mewakili apa. Maknanya dia bukan datang saja, bukan datang selekeh bukan datang macam selekeh sekabut semua tapi dia datang dalam berpakaian yang kemas dan orang kata mengikut budaya Arab tu lah. So dia datang dengan berpakaian bahan kasar tadi Dan kita kena tengok juga Abdullah bin Huzaifah ni, dia kata ada ciri-ciri posture yang baik lah, ataupun dia memiliki leher yang tegak dan dia posture yang tegak. So personality ni dia pun dah terselah dia punya keagungan tu nak sebab dia datang tu nak bawa message Islam. So kalaulah dia nak bawa message Islam tapi contoh datang pakai baju koyak, datang pakai dengan bau busuk datang dengan macam lembik macam mana kita nak displaykan wajah Islam tu kalau orang tu sendiri tak menjadikan personality tu sebagai image Islam tu So kalau konteks hari ni betul kalau hari ni contoh lelaki, kita ambil lelaki kita sibuk berpakaian kemas bila nak jumpa dengan awet, kita sibuk nak berpakaian kemas bila nak ataupun presentation tapi nak katanya sepatutnya kita contohnya kita nak berhadapan dengan Allah SWT ataupun kita nak melakukan solat, kadang-kadang kita dengan orang lain kita pakai kemas, tapi dengan Allah kadang-kadang solat pun surah 3 suku, lepas tu bau busuk, tak mandi 3 hari lagi musim PKP ni kan, tak tahu mandi tapi nak katanya begitulah penampilan kita ni kenalah selari dengan ajaran Islam kita kena berpenampilan yang baik macam hari ni rambut sikat, pakai baju walaupun malam kat rumah itulah tak apa pun. Lepas tu bila dah sampai Abdullah ni pun dia
memberikan surat tu kepada Kisra ni. Pada awalnya Kisra ni dia minta pengawal, dia minta surat ni daripada Abdullah. Tetapi Abdullah cakap aku tak nak lawan cakap Rasulullah, sebab Rasulullah suruh dia bagi sendiri dekat Kisra tu. So dia bagi dekat Kisra tu. Tapi Kisra ni mana faham bahasa Arab. So Kisra ni pun diminta jurutulis berkebangsaan Arab. Ini orang dia lah, daripada negeri Al-Hirah untuk membacakan kandungan tersebut. Tapi mood tengah baik ni, bila dibacakan pendahuluan surat tu, iaitu dalam ini kandungan surat tu kan, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra yang agung Raja Persia. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Sampai ke situ Kisra dah naik angin lah. Tiba Kisra ni dia dengar tu jadi panas, dia macam tiba-tiba nak marah kan. Sebab permulaan surat tu dimulakan dengan Muhammad Rasulullah, bukannya Kisra tu. So macam raja lah, mestilah dia ada ego dia. So tiba-tiba dia jadi dengar je bermula dengan Muhammad ni, dia terus marah dan dia halau Abdullah bin Huzafah ni. Lepas tu bukan setakat halau, tapi dia langsung ambil surat yang dibacakan tu, dia terus merobek-robekkan atau koyak istilah kita koyak tanpa tahu pun apa, tak baca full pun surat tu, tapi dia terus koyak semua benda tu. Lepas tu dia pun cakap, apakah berani dia nak tulis benda ni pada aku, padahal dia adalah budak macam tak nobody lah kata istilah dia Sebab Raja Persia ni kita tahu dia negara yang pada waktu tu sangat strong lah negara yang kuat Tapi macam Madinah ni orang tak pernah dengar lagi Tapi macam tu lah, dia nak cakap ego, betapa egonya Raja Persia ni. Lepas tu Raja ni pun halau lah dia suruh pengawal dia halau Abdullah bin Huzafah. Abdullah ni pun dia pada awalnya risau Raja Persia dah marah kat aku ni hidup ke tak lepas ni. Lepas tu Abdullah pun dia naik lah dia macam balik lah, kata dah orang dah halau Dia pun naik kenderaannya, dia pun terus berangkat. Lepas tu bila Kisra ni dah hilang marah macam dah relax lepas tu dia fikir lepas tu dia perintahkan balik untuk panggil balik Abdullah bin Huzafah ni. Tapi bila cari-cari rupanya dah tak ada dah balik jauh dah sampai Madinah Lepas tu para pembantu raja pun cuba nak cari juga Abdullah bin Huzafah ni. Tapi itulah Abdullah ni pun dah balik dah pun tak ada jejak dah kan. Tapi selang daripada tu Abdullah pun sampai dekat Madinah balik, dah balik daripada Persia. Dia pun jumpa dengan Rasulullah, dia pun cerita apa yang jadi dengan Kisra ni. Dan dia ceritalah bahawa surat yang dihantar tu kena koyak balik koyak dah kena koyak. So Rasulullah ni dia reply dengan satu benda lah dekat Abdullah bin Huzafah ni, cakap Allah akan merobek-robek kerajaannya. Dia dah koyak kertas tu. Lepas tu Rasulullah cakap Allah akan merobek-robek kerajaannya. Lepas tu Kisra ni kat Persia pula, Kisra ni dia kemudian dia mengirimkan surat kepada Bazan. Bazan ni orang iaitu wakil yang berada kat Yaman. Macam Yaman ni dekat sikit dengan Madinah. So dalam surat Kisra ni dipesan kirimkan kepada orang yang ada di Hijaz ni Muhammad, dua orang yang kuat kau miliki. Maknanya dia nak suruh Bazan ni hire dua orang untuk cari Muhammad ni dan suruh Muhammad ni sendiri jumpa dengan aku. So Bazan ni pun dia mengutuskan dua orang yang terbaik untuk mencari Rasulullah ni. So Bazan ni pun diminta kedua utusan dia ni untuk cari bukan setakat cari Muhammad, tapi cari tentang apa-apa informasi tentang Muhammad dan kisah Rasulullah ni. Lepas tu bila dah dapat investigate macam inspector lah, dia investigate semua tu, dia setiap information tu dia akan bagi tahu dekat Bazan ni. So bila dah sedang kedua utusan ni, dia dah tahu Muhammad ni kat mana Madinah, dia ni menjadi pemimpin dekat Madinah. Lepas tu dia pun pergi dekat Madinah ni. Sampai dia memang jumpalah dengan Rasulullah ni. Dia jumpa dengan Rasulullah, lepas tu diserahkan surat yang yang bahawa Kisra nak berjumpa dengan Rasulullah ni. Lepas tu bila dia cakap raja ni nak jumpa, lepas tu Rasulullah reply, kembalilah lagi ke tunggangan kalian hari ini dan datanglah esok.
Dia suruh balik, lepas tu datang esok. Itu reply Rasulullah kan. Waktu ketika apa, dua orang wakil ni nak panggil Rasulullah. Lepas tu esoknya datang pula. Lepas tu kata, dah ready ke nak jumpa dengan Raja Kisra? Lepas tu Nabi SAW dia menjawab dengan bersabda, kalian tidak akan bertemu dengan Kisra lagi setelah ni. Allah telah membunuhnya dengan mengangkat puteranya yang bernama Shirawai di malam ini dan bulan ini. Lepas tu kalaulah kita sebagai Shirawai, kalaulah kita sebagai orang yang tanya dekat Rasulullah kan, kita bawa mesej daripada Raja Kisra, kita cakap nak bawa dia jumpa dengan tu, tiba-tiba cakap orang yang suruh kita tu dah mati lah. Macam dia mesti macam pelik kenapa dia cakap macam tu kan. Lepas tu dia ni dia pelik dia macam betul ke dia ni. Lepas tu dia kata, kau tahu tak apa yang kau cakap ni? Lepas tu dia kata, nanti aku akan report dekat aku punya ketua lah kan, iaitu Bazan yang order perintah ni. Lepas tu dia pun pergi tinggal dia Rasulullah dekat rumah dia, dan dia jumpa dengan Bazan ni. Dia pun ceritalah apa yang Rasulullah cakap ni. Lepas tu dia duduk bincang-bincang kan. Dia kata kalau betul lah apa yang Muhammad Rasulullah ni cakap maka mungkin dia lah seorang Nabi. Namun kalau salah, dia akan ambil lah keputusan ataupun tindakan yang kita tahulah, mungkin membunuh ke apa yang tak tahu tapi dia kata mungkin kita ambil keputusan atasnya. Tak lama daripada itu, tibalah kepada Bazan surat daripada Shirawai yang mana Shirawai ni dimentionkan oleh Rasulullah dan di dalamnya bertulis, ni konteks dia, amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku membunuhnya kerana ingin membalas dendam bangsaku, kerana ia telah memerintahkan untuk membunuh para pembesar bangsa, menjadikan wanita-wanitanya sebagai budak dan merampas harta rakyat. Jika surat ini telah sampai di tanganmu, maka engkau dan pengikutmu harus tunduk dan taat padaku. Dia baca rupanya Kisra tu dah mati, kena bunuh dengan saudaranya iaitu Shirawai tadi kan. Lepas tu dia pun buang surat yang dibaca tu dan dia peluk Islam. Macam dia cakap tadi kalau dah betul Rasulullah iaitu seorang Nabi apa yang dicakapkan tu, maka dia adalah seorang Nabi. Dan bila dapat je surat daripada Shirawai, yang mana sebelum ni surat ni sampai, berita tu dah sampai daripada Rasulullah. Lepas tu dia pun peluk Islam. Bazan, bukan Bazan ni dia peluk Islam. Dan kerana Bazan ni peluk Islam, seluruh bangsa Persia yang berada kat Yaman ketika itu masuk Islam bersamanya. Maknanya walaupun agak aneh dia punya kisah pengislaman orang-orang Persia ni, tetapi satu mesej yang kita dapat bahawa macam Bazan ni dia ambil kata perintahnya, ambil perintah dia dengar je. Tapi bila dapat bukti atau mukjizat daripada Rasulullah, terus dia percaya mukjizat Rasulullah keislaman ni. Lepas tu dia pun bukan setakat memeluk Islam seorang, tapi dia membawa seluruh bangsa Persia berada di Yaman untuk masuk Islam bersama sekali. So itulah satu kisah bagaimana Abdullah bin Huzaifah ni yang tak tahu apa pun tentang Persia ni, tak ada ilmu pun tentang siapa raja dia ni, apa semua keturunan, semua macam culture Persia ni. Dia datang dengan niat satu perkara, iaitu untuk membawa message Islam, nak bawa kalimah tu je. Tetapi end up dengan kalimah yang dia bawa tu dia ada konsekuensinya yang Allah aturkan dengan sangat-sangat cantik. Mungkin kalau Abdullah bin Huzaifah tak pergi tak adanya Bazan ni nak mengislamkan penduduk Yaman. So itulah satu kisah oleh Abdullah bin Huzaifah ni. Mungkin yang kisah kedua ni akan jadi lagi menarik kita tengok bagaimana personality Abdullah bin Huzaifah ni dalam nak membela Islam tu. So yang keduanya adalah yang tadi peristiwa dia berjumpa dengan Kisrah tu, iaitu Raja Persia. Yang keduanya, kisah yang kedua ialah ketika dia menjadi tawanan oleh Raja Rom, iaitu ketika perang yang terjadi pada 19 Hijrah. Dalam perang yang terjadi ketika ni ialah ketika pemerintahan kekhalifahan Umar Al-Khattab. Dan dalam perang ni Abdullah bin Huzaifah ditangkap dan menjadi tawanan dalam perang tersebut. Maknanya bukan Abdullah bin Huzaifah seorang, tapi adalah beberapa sahabat yang lain ataupun orang-orang lain yang menjadi tawanan oleh tentera Rom.
Dan apabila Abdullah bin Huzafah ni menjadi tawanan ni, pengawal dia tahulah Abdullah bin Huzafah ni orang kuat Islam orang orang power kat orang-orang yang lama. Lepas tu dia pun bawa jumpa dengan Raja Rom yang bernama Kaisar. Yang tadi namanya Kisrah yang ni Kaisar. Tapi dia pun bawa Abdullah bin Huzafah ni berjumpa dengan Raja Rom Kaisar. Lepas tu dia jumpa dengan Raja Rom ni. Raja Rom ni Kaisar ni dia nak satu benda je. Dia jumpa dengan Abdullah ni, dia nak tawarkan untuk masuk ke agama Nasrani jika nak hidup agama Nasrani mungkin agama Nasrani lah. Dan bila dia offer tu mentah-mentah Abdullah ni dia tolak tawaran dengan berkata, kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu. Dia kata, aku mati 10 kali pun aku lagi sukalah daripada aku nak masuk agamamu ni. Lepas tu Kaisar ni dia dengar dia ada trik, dia main trik dia bukan macam terus nak cucuk dengan pedang tu tapi Kaisar ni dia cuba nak mempengaruhi minda Abdullah dia pun memberi tawaran dia cakap, apa kata kalau kau jadi pembantu aku, kau jadi pembantu aku boleh bagi kuasa kat kau. Lepas tu, tapi kau kena peluk agama Nasrani lah. Abdullah ni walaupun dalam kondisi yang terikat dia pun sengih je. Dia kata, demi Allah, andai saja kau beri aku semua benda yang kau ada, semua benda yang kau miliki, yang dimiliki bangsa Arab, supaya aku nak keluar daripada agama Muhammad, walaupun sebentar saja, maka aku tak akan buat pun benda tu. Maknanya bagilah semua benda untuk semata-mata beberapa few second untuk keluar daripada agama Islam, takkan aku nak buat. Macam tu respon Abdullah bila Kaisar cuba nak trick dia punya untuk masuk ke agama Nasrani. So bila dah dengar tu Kaisar ni dia cuba cara force ataupun dia diperintahkan supaya Abdullah bin Huzafah ni disalib, dan dia perintahkan jurutombaknya untuk melontarkan tombak ke arah tangan dan kaki Abdullah kerana dia nak lawan ataupun nak menolak daripada memasuki agama Nasrani. So kat sini lah kita nampak dia cuba nak serang mindset kita, tapi mindset Abdullah ni, tapi tak jadi dia cuba cara force pula. Tapi tengoklah setelah itu bila dah kena tombak semua tu, Kaisar ni dia cakap stop. Okay, suruh Abdullah disuruh pengawal dia untuk turunkan Abdullah ni daripada tiang salib tu. So Kaisar ni dia dah buat seksa Abdullah ni, dia tengok macam tak jadi juga So apa yang dia buat, dia guna leverage istilah dia. Dia ambil satu tong yang besar yang penuh dengan minyak. Minyak ni bukan minyak biasa tapi minyak yang mendidih. So dia panggil pembantunya, bawa lagi 2 orang sahabat ni dekat bawa ke tong ni. Lepas tu apa yang dibuat Kaisar ni, dia perintahkan supaya salah seorang daripada tawanan tadi dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih tu. Maka betul-betul lah dibuat depan mata Abdullah bin Zafar ni. Orang yang tawanan yang dimasukkan dalam tong tadi, serta-merta dagingnya menjadi terburai dan tulangnya menjadi kelihatan. Bayangkan kita, contoh dalam keadaan kita menjadi tawanan, lepas tu orang ugut, kau kalau tak masuk Islam, aku akan salib kau, aku akan tombak kau. Lepas tu tak cukup daripada tu, diambil pula kawan-kawan kita, member-member kita, dan direndam dalam minyak yang mendidih depan mata kita. Kalau kita lah macam tu, agaknya tergugat tak akidah kita kan? Cuba bayangkan Tapi hari ni kita mungkin tak boleh nak bayangkan, kita tak pernah nampak pun grafik macam tu Tapi Abdullah ni dia berdepan dengan situasi macam tu. Tapi kita tengoklah respon Abdullah bin Huzafah ni, dia tetap berkeras. Tak muh juga kata setengah ni. Dia tak nak juga nak masuk agama Nasrani ni. Waktu ketiga tu bila dah kena gendam tu, Kaisar ni dia toleh dekat Abdullah bin Huzafah. Kau nak masuk agama Nasrani tak? Lepas tu Abdullah bin Huzafah ni dia lawan lagi tak nak. So last Kaisar ni dia macam give up kata tak ada harapan aku nak masukkan Abdullah bin Huzafah ni ke dalam agamaku. Lepas tu dia pun suruh pembantu dia masukkan Abdullah ke dalam tong tersebut bersama 2 orang sahabatnya tadi ke dalam tong tadi lah. Nak kata maknanya nak bunuh lah, tak ada harapan nak masuk agama Nasrani. So bila tengok keadaan tu,
Kaisar dia masih dalam hati dia, dia masih menaruh harapan untuk mendapat jawapan daripada Abdullah. Tapi Abdullah ni tetap sama dia kata aku tak nak. Lepas tu tiba-tiba bila dibawa ke tong tu, tiba-tiba dia nangis. Dia nangis. Lepas tu Kaisar ni tengok, dia nangis. Maknanya aku ada peluang ni nak dapatkan Abdullah bin Huzaifah ni. Lepas tu dia tanya, kenapa kamu nangis ni? Abdullah bin Huzaifah pun dia berkata, aku menangis kerana aku terfikir waktu ni dia bercakap monotonous monolog dengan diri Abdullah ni. Dia cakap, sebentar lagi aku akan dimasukkan ke dalam tong dan roh aku akan pergi, dan aku berharap aku memiliki roh yang sangat banyak sejumlah rambut yang berada di badanku sehingga semuanya dimasukkan ke dalam tong dan mati di jalan Allah. Bermakna Abdullah bin Huzaifah ni dia menangis bukan sebab dia nak mati. Dia menangis bukan sebab kawan-kawan dia mati. Dia menangis bukan sebab dia diseksa. Tapi dia menangis sebab dia takut, dia risau, dia mati tu adakah dia mati dalam keadaan syahid ataupun tak. Maknanya dia orang yang bercita-cita untuk mati syahid di jalan Allah. Yang mana kita tahulah orang yang mati syahid di jalan Allah ni akan mendapat ganjaran yang sangat besar, iaitu syurga kan. Tapi itulah menjadi kerisauan ni. Dia berdoa, dia macam bermonolog kan. Dia cakap, aku haraplah setiap roh daripada dalam badanku mati di jalan Allah. So dalam dia menolak tu, dia bercita-cita juga nak mati syahid ni. Dan Kaisar ni pun dia tengok Abdullah bin Huzaifah ni menangis. Dia pun bagi tawaran last kan, yang tak akhir kan. Dia bagi tawaran yang tak akhir. Dan tawaran yang tak akhir ni dia berbeza dengan sebelum ni. Sebelum ni diseksa, dia cakap macam tu, dia bagi tawaran, diseksa, dia bunuh kawan dia. Tawaran dia supaya masuk ke agama Nasrani. Tapi yang last ni dia berbeza. Dia cakap, okey lah, kalau kau tak nak ni, aku nak kau cium kepala aku, tapi aku akan bebaskan kau daripada tawanan ni. Bukan kau saja, tapi aku akan bebaskan seluruh tawanan. Maknanya Abdullah bin Huzaifah ni dan tawanan lain dijanjikan untuk dibebaskan sekiranya Abdullah bin Huzaifah ni berjanji untuk mencium kepala Kaisar tu sendiri. So Abdullah bin Huzaifah ni dia pun terfikir kejap. Dia rasa aku cium kepala dia ni tak ada pun kata perbuatan yang mendatangkan mudarat. Maknanya dia fikir kalau dia buat benda tu dia akan mendatangkan perkara yang lebih baik. Maknanya dia tak kata bertentangan dengan akidah lah kata. Maknanya dia mengaku keluar daripada agama Islam. Dia tak buat macam tu. Maknanya dia cium kepada Kaisar ni. Dan Allah bin Huzaifah ni dia fikir maknanya tak ada mudarat untuk aku buat benda ni. Dan dia pun mencium kepala Kaisar ni. Dan dia dan tawanan yang lain dia pun dibebaskan dengan free lah, semua maknanya free. Dah bebas lah. So dia pun bila dah habis perang tu, dia pun menghadap Umar bin Al-Khattab. Dia pun ceritalah apa yang berlaku. Bila Umar melihat semua tawanan bersamanya datang dekat dia, dia pun cakap, menjadi kewajipan bagi setiap Muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Huzaifah, dan aku sendiri yang akan memulaikannya. Ini Umar bin Al-Khattab ni mencium kepala Abdullah bin Huzaifah kerana tindakan Abdullah bin Huzaifah. Kalau kita tengok Abdullah bin Huzaifah ni dia bercita-cita untuk mati syahid. Dia ada peluang untuk mati syahid. Dan mungkin tawanan-tawanan lain pun mengharapkan perkara yang sama. Maksudnya semua orang Islam ni berperang atas niat tegak Islam satu. Yang keduanya adalah untuk mati syahid, iaitu dapat ganjaran syurga kan. Tapi Abdullah bin Huzaifah ni dia fikir, adakah aku berperang ni, aku nak tegakkan Islam dan aku nak mati syahid. Tapi kalau kita tengok situasi ini, Abdullah bin Huzaifah dia pentingkan objektif yang pertama, iaitu untuk tegakkan Islam. Dia fikir bahawa kalau dia dan tawanan-tawanan lain dapat dibebaskan dan mungkin akan berlangsung perang-perang yang seterusnya, dia akan membawa kepada kegemilangan Islam satu hari nanti. So dia ambil peluang yang Kaisar ni bagi ni. Kalau Allah tetapkan peluang tu untuk buat perkara sedemikian. So itulah kita ni sebagai seorang manusia yang beragama Islam,
kita kena fikir ke perkara-perkara yang boleh kata memesongkan akidah kita ataupun perkara-perkara yang memanfaatkan akidah kita ataupun Islam So hari ni mungkin situasinya berbeza. Kita dah tak ada perang-perang macam dahulu. Kita tak ada member-member yang kena pancung depan mata, member kena didih depan mata. Tapi hari ni serangan-serangan musuh-musuh Islam ni adalah bersifat yang pertama tadi, apa yang Kaisar buat, iaitu di offer benda-benda yang best kepada manusia ni. Contohnya kita hari ni memang contohnya media sosial, kita ada TV, kita ada budaya-budaya ataupun daripada orang barat ni. So benda-benda yang dibawa ni benda-benda yang best. So kita kena fikir benda ni adakah ia akan memanfaatkan Islam ataupun aku boleh gunakan untuk memanfaatkan Islam, ataupun yang kedua, adakah benda ni akan memisahkan akidah aku ataupun benda ni akan menjauhkan lagi aku daripada Islam. So dua perkara inilah nilai yang kita kena ambil tinggalkan ketika zaman 2020 ni. Kalau kita tengok zaman 2020 ni macam-macam lah yang berlaku. Antaranya yang berlaku sekarang dekat Amerika, semua masalah-masalah dunia lah kata. Tapi di samping masalah ni kita kena sentiasa fikir macam mana kita nak selamatkan akidah kita ni daripada musuh-musuh Islam. Macam mana kita nak tegak balik Islam yang dulu betul-betul ditegakkan dengan syariat. Hari ni Islam memanglah kita nampak dari sudut kuantitinya ramai, tapi adakah Islam tu betul-betul ditegakkan berlandaskan syariat? So satu persoalannya kita tengok hari ni, bagaimana kita nak betul-betul menegakkan syariat Islam. Sebenarnya tu lah dua kisah daripada Zafah ni. Kerana kisah ni, pengajaran yang pertama kita boleh ambil, kisah pertama tadi adalah bagaimana kita nak membawa image bagaimana kita nak menonjolkan image pada diri kita berdasarkan apa yang diajarkan Islam. Sentiasalah pakaian emas menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Kerana contoh isu hari ni kita ada orang-orang Muslim, ramai orang Muslim ataupun pemimpin orang Muslim, tapi cuba tengok orang Muslim isu-isu ustaz-ustaz kat media sosial lah, kadang kita misi kita sama Islam. Islam kita bergaduh antara ustaz-ustaz, kita duk salahkan orang tu, cara kau buat ni salah, kau ni riak ni, kau ni buat macam ni, tak boleh. Kadang-kadang benda tu dia menunjukkan akhlak yang tak baik lah. Padahal sepatutnya orang Islam tu adalah menunjukkan akhlak yang kita bertoleransi ataupun sentiasa memberi nasihat-nasihat yang baik. So itulah yang poin pertama, iaitu menunjukkan akhlak yang baik. Keduanya adalah akidah tadi. Bagaimana kita kena guna akal kita yang Allah bagi ni untuk semaada kita. Sentiasa menjaga akidah kita daripada kosong, dan yang keduanya bagaimana kita tegakkan Islam. So insyaAllah dah lama dah bagi kisah Abdullah bin Huzaifah ni, saya serahkan baliklah kepada MC berjalan-jalan ni, Syahmi ni, untuk kita wrap up lah, insyaAllah. Dengar? Dengar. Hello. Itu Alhamdulillah telah berakhir sampai kita. Sikit sahabat, banyak pengajaran yang diambil kan. Kalau baru ni pun kita ada case PUBG kan. Mention tadi. Hello? Dengar? Dengar. Kalau yang terbaru ni pun kita ada isu pasal PUBG kan. Yang satu map tu kan, yang Totem. totem kan, dia menyembah totem tu. Ada Aiman Bana sendiri kata benda tu tak boleh lah, syirik kan. So Allah sendiri bagaimana sedikit demi sedikit dia tarik kita pergi ke jauh. Lupa saya tadi, tapi macam tu lah kan. Katanya tak perlu pun ada ibadah yang kita boleh buat, manfaatkan terutama waktu PKP ni, gunakan sebaik mungkin kan. So insyaAllah ada hal tadi nak promote
lupa nak promote sebab Quran ada buat ni, ada buat sesi academic talk kan, untuk pada setiap hari Rabu jam 9.30 malam. Betul kan? Apa? Sebab Quran ada buat sesi academic talk kan pada setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu. Untuk hari Rabu ni geologi, betul tak? Ada soalan. Nak tanya Ada soalan Rusia tu. Rusia tu nama-nama bagi negara apa je? Kalau tengok Google ada kot. Rusia ni dia dulu sekarang ni adalah Iran. Iran sekarang. Jawab ke? Azir Irfan. Buat pertanyaan. Ada apa-apa soalan lagi ke? And InsyaAllah setakat tu je lah. InsyaAllah. So dia tangguhlah kot masa speaker suara. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.